لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur dan terus syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menghabiskan 15 puasa Ramadan dan kita baru menghabiskan 16 tarawih Ramadan. Betul kan? 16 tarawih Ramadan, dan malam ini memang kalau mengikut pandangan daripada Al-Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i memilih amalan hadis, iaitu membaca doa kunut selepas itu malam ke-16 Ramadan. Walaupun pada dasarnya ada hadis lain, baca doa kunut ni bukan kata 16 Ramadannya. Setiap kali solat witir yang 1 rakaat tu kunut sepanjang tahun. Boleh diamalkan sebab hadisnya sahih. Baik. Walau bagaimanapun, syukur kita pada Allah, kita dapat menamatkannya walaupun tu imam batuk. Tu nak buat macam mana? Itulah Allah Ta'ala nak uji kita tu. Sama ada dengan sikit sakit kita nak terus amal ke, atau kita nak tarik diri daripada beramal. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pada kita ujian tak ada seberat mana pun. Ujian yang kecil berbanding ujian-ujian orang lain. Ujian kita walaupun batuk, tapi makan ke puasa boleh tahan juga. Ya, orang lain tak batuk nu di Aleppo, Syria, mati setiap hari. Puluhan orang pecah perut, pecah kepala dan sebagainya. Kita, ya Allah, nikmat tidak terhingga. Tidak terhingga. Berbuka puasa dah tentu elok, datang ke masjid, kejap lagi lepas ceramah ada moreh. Tu kan silap-silap moreh boleh bungkus bawa balik lagi. Nikmat yang sangat-sangat besar. Takut-takut kita ada nikmat tapi tak bersyukur pada Allah. Malah kita takut ada nikmat tapi duduk dalam kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Malam yang berbahagia ini saya ucapkan jutaan terima kasih atas kesudian saf kepimpinan Masjid Surau As-Siddiqin, ya, Taman Kundang Jaya, ya, atas kesudian menjemput saya. Alhamdulillah kita bertemu lagi setahun sekali. Setahun sekali je panggilnya. Teruk betul JK. Panggil sebulan sekali paling tidak, ya. Setahun sekali. Syukur. Alhamdulillah tahun lepas rasanya muka semua ada, tahun ni ada lagi. Kan? Syukur pada Allah, ada orang mati bulan Rejab, ada orang mati bulan Syaban. Sahabat saya mati sepetang sebelum maghrib pertama memasuki Ramadan Al-Mubarak. Kita sampai sekarang tak mati-mati. Ada sia-sia ke? Tak. Allah Ta'ala nak bagi ruang pada kita untuk mencari pengampunan yang dia sediakan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Allah Ta'ala nak bagi kita highway ataupun jalan lurus untuk menggapai syurga Allah yang dia sediakan juga pada Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi insya-Allah, cuma manusia ini dicipta Allah dalam keadaan yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Kami cipta hamba kami dalam keadaan yang sangat dhaif, sangat dhaif. Salat tarawih ada 41 rakaat. Kalau ikut belajar 4 mazhab 41 rakaat. Tak pernah terbayang dipikir nak buat. Kan. Agak-agak 39 pernah, tak ada. 29, 27, 25, 23 ada juga. 23. 21 pun ada, tapi masa muda-muda dulu. Masa muda tu masa bila? Masa budak-budak dulu di kampung. Sekarang ya buat berapa? 13 ataupun 11 rakaat. Ada tahun lepas orang tanya, ustaz, saya 11 pun tak ustaz. Agak-agak buat berapa? 4 pernah buat 4 pun baru tengah fikir. Tu manusia tu. Habis sekarang awak buat berapa? Saya buat setiap malam 2 rakaat aja. Jadi apa hukumnya saya buat 2 rakaat setiap malam? Hukumnya lebih baik daripada orang tak buat langsung. Itu je lah. Tapi sayanglah. Sayang kenapa? Daripada dulu umur 6 tahun macam tu je amal. Sekarang 66 macam tu juga amal. Duit makin tambah, bini makin banyak, reta makin besar.
Kan beli rumah dekat tambang Taman Kundang Jaya ni 20 kali 70, tambah belakang 15 kali 10, tambah depan lagi 10 kali 15, tapi amal tak tambah juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kita termasuk lafi khusr. Wal asri innal insana lafi khusr. Itu kerugian manusia. Baik. Sebab itu kita nak jadi kuat, kita nak sendiri kuat tak boleh. Memang tak cukup kuat, malah kita sangat lemah. Sangat lemah. Orang lain malam 16 Ramadan ni 16 juzuk dah habis. Kita juzuk pun tak start. Tu kan ya. Orang lain sedekah dah beribu-ribu lah, duit banyak, yang kita ni duk simpan dalam bank. Sedekah tak juga. Bila orang minta sedekah, dia kata orang surau tak ada kerja, asyik minta sedekah, minta sedekah, minta sedekah. Bila datang bagi salam kat rumah, minta dan minta. Dia terlupa bahawa ketika itu Allah sedang mengutuskan rahmat kepada ahli keluarganya untuk cari kedamaian dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak cerita manusia lalai, memang manusia lalai. Sangat-sangat lalai. Manusia apabila dia dilahirkan, duduk dalam perut, dia tak lalai. Dalam perut semua elok. Manusia tak pernah rugi lagi dalam perut. Duduk dalam perut elok. Walaupun di antara 4 alam, alam itulah alam yang paling sempit sekali. Alam rahim. Alam rahim adalah alam yang paling sempit, tak boleh buat apa. Agak-agak boleh pusing je. Pusing. Agak naik angin dengan mak, terajang perut mak berdebum gitu. Nampak tertonjol perut mak berdebum gitu. Makan ada rugi tak? Tak ada. Allah Ta'ala yang urus ketika itu. Mak makan aiskrim, sejuk kita dalam perut. Mak makan cili api, panas kita dalam perut. Yang tu aja. Lain tak ada. Mana pernah kita dengar budak dalam perut batuk koh macam kita kat luar? Tak ada. Tak ada. Semua elok belaka. Kenapa? Sebab Allah yang jaga. Tapi masa kita lahir je ke dunia, bermulalah kerugian kita yang pertama. Manusia lahir menangis kan? Keluar yang weh. Kenapa menangis? Yalah keluar anu tunjuk kat orang mata-rata. Mana ada baju, mana ada seluar. Kan keluar kita apa ada? Apa pun tak ada. Tiba-tiba bila dah besar, dah pandai sikit, harta banyak, nyombong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kufurnya kita dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia keluar rugi, nangis. Mak suap susu lambat menangis, mak suap Nestem lambat menangis. Mak kan sibuk dengan Facebook. Itu kan ya. Tu. Kan ada dalam Facebook tu, anak dia telefon, "Bah, balik sekarang singgah bazar Ramadan ya. Beli lauk." Kenapa? Mak tak masak, mak sibuk dengan Facebook. Itu kan gitu. Akhirnya apa? Masuk tadika lagi rugi. Untuk kerugian bertambah. Masuk tadika lagi rugi. Kenapa? Dulu duduk di rumah golek-golek boleh tengok cerita Doraemon. Sekarang kena pergi tadika, silap-silap kena pial dengan guru tadika lagi. Masuk sekolah rendah lagi rugi. Dapat UPSR 5A lagi rugi. Kena masuk MRSM. Dulu kat rumah baju mak bapak basuh, pergi dekat MRSM kena basuh sendiri. Dulu kat rumah makan teridang atas meja, pergi kat MRSM kau makan queue panjang beratur gitu. Itu yang ada lah. Tambah tak ada, pilihan pun tak ada. Ya. Besok dah pergi kerja lagi rugi. Kita duduk rumah sewa kena bayar sendiri. Masa duduk dengan mak dulu, mak tanggung makan, mak basuh baju, duduk rumah sewa, hantar dobi, semua pakai duit sendiri. Bayar motosikal, bayar sendiri. Besok dah menikah lagi rugi. Bukan tekat bela kita ya, bela anak orang lagi. Dapat bini kuat makan pula tu. Contoh lah. Allahu Rabbi. Nak buat macam mana? Kan? Dapat anak lagi rugi. Pukul 4 pagi tak tidur, anak menangis tak habis-habis. Saya belajar pengubatan Islam dengan Darussalam Ustaz Ismail Kamus. Kadang-kadang orang datang pukul 3-4 pagi kat rumah. Kita tengah mimpi Priti Zinta dengan Aishwarya Rai. Syuh betul. Tengah duk mimpi, dia bagi salam. Kita tengah duk layan elok. Vada karo nahi choro gitu mera sar jaha tum ho vahame bihu. Sambung. Iya. Layan elok-elok, ada orang datang bagi salam, terpaksalah jawab sebab dia bagi salam. Kalau dia horn tak turun kita. Kan? Turun ustaz, tolong sekejap tengok anak saya ni. Kenapa? Rasanya kena gangguan jin ni anak saya. Kenapa? Menangis daripada maghrib sampai pukul 4 pagi ni, gangguan jin ni. Saya tengok mak dengan bapaknya, memang mak dengan bapak jin. Patut dia anak kena gangguan jin.
Mak tak tutup aurat pakai seluar pendek, bapak pun pakai seluar pendek. Jadi memang keturunan jin. Kita memang sakit je salahkan jin. Sakit je salahkan jin. Jin tak ada masa nak datang menyakitkan kita. Kerja jin, dia kerja macam unsur syaitan. Tadi masa nak datang, jin kerja. Nak datang ke tidak, nak datang ke tidak, nak datang ke tidak, nak datang ke tidak, tidak, habis, kalah kita. Tambah tu imam, sakit batuk, aku nak jadi imam ke tidak, aku nak jadi imam ke tidak. Tu ujian Allah Ta'ala tu. Tapi kita kena kuatlah. Itu jin, dia tak nak menyakitkan kita. Jin pun sebenarnya meluat dengan kita. Habis seluarnya kita ambil, akhirnya tak ada seluar dia orang nak pakai. Ya, memang itu. Jin tak pernah menyakitkan kita, tak pernah menyusahkan kita, melainkan dia bawa kita lalai daripada mengangkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pun pergi tengok budak tu, ya Allah, mak bapak nikah pandai, tengok anak tak pandai. Anak tu perut bunyi macam rebana ubi. Patutlah menangis. Perut bila ketuk-ketuk bunyi gedebum, gedebum, gedebum. Saya panggil orang rumah saya, yang tolong bawa minyak yuyi cap limau. Ambil yang minyak yuyi cap limau, sapu perut. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Gosok, gosok. Jangan baca saja. Kalau baca saja tak jadi. Baca dengan berusaha. Kan kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Baca sambil sapu minyak yuyi cap limau tu. Akhirnya budak tu kentut berut, 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 berut. Lena lepas kentut. Nampak sangat mak bapak bodoh. Nikah je pandai. Takkan anak kembung pun tak reti. Habis semua disalahkan jin. Jin, jin, semua jin. Ya, jadi tu rugi kita. Pukul 3-4 pagi tak boleh tidur lagi. Besok dapat cucu pun rugi. Kenapa? Anak-anak makan angin, tinggal cucu dengan kita. Tu atuk pergi mana? Ngantar cucu tadika. Tu nenek tak rita mengaji lama dah, jaga cucu. Semuanya daripada kita lahir sampailah kita mati, pada dasarnya lafi khus, semuanya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman, dia jaga cucu kerana Allah Ta'ala, maka dia dapat pahala ibadah. Dia jaga anak, jaga isteri, beri makan kepada isteri, jaga semua sekali kerana iman pada Allah, maka semuanya dia ibadah di dalam semua hela nafas dia. Ini golongan yang tak rugi. Tapi ada golongan yang rugi pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya, golongan apa yang rugi? Hadis riwayat Ibnu Hibban. Saya selalu mana-mana saya sebut, jangan guna hadis palsu. Bulan Ramadan kita dengar Rejab bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Hadis tu maudhu', lagi la aslalahu, tiada asal usul. Haram kita pakai. Masuk bulan Ramadan, 10 yang pertama rahmat, 10 yang kedua pengampunan, 10 yang ketiga bebas dari api neraka. Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis terkemuka dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, mengatakan bahawa hadis tu termasuk golongan munkarul hadis, hadis yang didustakan atas Nabi SAW. Masuk lagi malam pertama Ramadan, pahalanya begini-begini. Malam ketiga Ramadan kita dimasukkan ke dalam syurga. Udah kalau macam tu, malam keempat tak payah pergi, dah masuk syurga. Itu hadis tu la aslalahu, tiada asal usul. Bayangkan jahatnya kita kata malam ke-17 solat tarawih, maka kita akan dapat pahala sebanyak sama seperti pahala 25 para nabi dan rasul. Itu pembohongan dan penghinaan terhadap Nabi. Nabi pernah kata, kalau orang satu dunia, orang Islam, gabungkan semua imannya, nak dibanding dengan iman Saidina Umar, Abu Bakar As-Siddiq, maka tidak sesekali kita dapat mengatasinya. Tapi sayang, kita bohong orang dengan menggunakan hadis palsu. Kita kata seorang kita sahaja pahala boleh sama 25 para Nabi dan Rasul. Suatu penghinaan terhadap utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi disebabkan kita orang Melayu, kurang fikir lagi kurang zikir. Asal dapat aja. Hari tu malam nisfu Sya'ban. Sebelum ni kan dalam nisfu Sya'ban, semua orang hantar WhatsApp, minta mampun dan minta maaf ya, kosong-kosong ya, sebab malam ini malam ditutupnya kitab-kitab lama dan dibukanya kitab-kitab baru. Haram menggunakan hadis tersebut sebab dia maudhu', dia palsu. Kitab kita tak pernah tutup, melainkan waktu keadilan sampai baru tutup. Dah siap kira masa tu.
Ini kita tak, kita percaya pada bukan-bukan. Jadi hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ni telah diculaskan atau telah dicelakakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Hadis yang doa Jibril, ada 3 doa Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita duk terima dalam WhatsApp kita tu adalah hadis palsu. Kononnya Jibril berdoa, ya Allah ya Tuhanku, abaikan, sia-siakan puasa Ramadan umatku, hamba-Mu selagi mereka tidak minta ampun pada mak bapak mereka, tidak minta ampun pada pasangan hidup mereka, tidak minta ampun pada jiran tetangga mereka. Itu hadis palsu. Itu hadis palsu. Tapi malam ni kita nak sebut hadis sahih daripada riwayat Ibnu Hibban. Ada lagi riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW ketika nak khutbah, dia letak kaki kanannya di tangga mimbar yang pertama. Nabi sebut amin. Tangga mimbar yang kedua, Nabi sebut amin. Tangga mimbar yang ketiga, Nabi sebut amin. Jelas. Sahabat semua dah selesai dah. Tapi clear dia dengar, clear. Akhirnya mereka tanya, ya Rasulullah, kami dengar Tuan menyebut amin, amin, amin. Apa sebenarnya yang berlaku? Itu perangai para sahabat. Bila dia dengar tapi dia tak faham, dia teringin ambil faham. Kita pula bila ustaz suruh tanya, tak mau tanya. Ustaz dah balik sekarang, dia orang buat majlis fatwa baru. Akhirnya ustaz tu sesat katanya. Itu kan. Masa tanya tak nak tanya. Ya, tak, sebenarnya bila para sahabat ni, tuan-tuan dan puan-puan bila dengar ustaz ni bercakap, saya ni bercakap, kalau saya tidak mengiringi cakap saya dengan ayat Al-Quran dan sunnah Nabi, jangan percaya dulu. Tapi bila saya bercakap berdasarkan Al-Quran dan sunnah, maka by hook or by crook wajib beriman dan meyakini, walaupun tuan-tuan rasa tak apa berkenan dengan kata tu. Tapi bila dia menempati Al-Quran dan sunnah, wajib kita beriman. Baik. Nabi SAW sebut amin, amin, amin. Tangga mimbar Nabi ada berapa? 3. Tangga mimbar kita ada berapa? 30. Kita nak naik khutbah, naik asma kita ke atas. Khutbah tak start lagi. Kalau ia nak buat 30 pasang lah escalator dan elevator. Gini, naik gini kan. Ini dah jenuh kita naik. Ustaz pula badan besar-besar belaka pula tu. Akhirnya naik kena asma ke atas. Baik. 3 ni sebut amin, amin. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kami mendengar Tuhan menyebut amin, amin, amin. Apa sebenarnya yang berlaku ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku meletakkan kakiku di tangga mimbar yang pertama, maka datanglah Jibril alaihissalam, lantas dia berdoa. Itu sebab aku amin. Doa apa ya Rasulullah? Jibril doa apa? Binasalah, celakalah apabila seseorang kalian dibenarkan masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi sampai tamat Ramadan kalian belum dapat pengampunan dari Tuhannya. Habis. Masuk Ramadan, masuk. Tamat Ramadan, tak dapat pengampunan. Binasa dan celaka, neraka tempat kita. Tapi tuan-tuan untung, puan-puan untung. Mengimarahkan malam Ramadan. Man qama Ramadana. Ya, maksudnya kita mengimarahkan, iaitu beramal dengan ruang yang telah diberi Allah. Kenapa manusia ni rugi? Rugi sebab dia illal ladina amanu zid, dia tak termasuk golongan orang yang beriman pada Allah Taala. Dia nampak Ramadan al-Mubarak, dia tak nampak sebagai jalan ibadah, malah dia nampak sebagai biasa sahaja. Ramadan orang sembahyang tarawih tu sunat. Baca Quran sunat. Puasa Isnin Khamis sunat, ustaz tu tak payah buat. Kita kalau sunat pakat menyunat aja kita. Iya, sebab tu di antara yang sunat Allah letakkan yang wajib, mau tak mau hang kena buat. Puasa sunat setahun dah tak pernah buat puasa sunat. Tiba-tiba iman tu ada sikit, mari puasa Ramadan dia buat 29 hari. Allahu Rabbi. Dulu setahun dah tak pernah datang masjid melainkan hari Jumaat aja. Tapi tiba-tiba bulan Ramadan tiap-tiap malam datang tau. Kenapa? Allah pilih dalam hati-hati yang masih suci dan bersih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tak nak jadi golongan yang melalaikan apa ruang yang diberi oleh Allah. Ramadan al-Mubarak ada orang rugi masuk neraka, bukan cakap rugi biasa. Binasa lagi celaka. Nabi kata amin. Binasa lagi celaka. Kenapa? Sebab dia tidak mengambil kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kebaikan Ramadan al-Mubarak? Semua tazkirah ustaz-ustaz akan cerita benda yang sama. Itu namanya tazkirah. Kalau ustaz ni datang cerita lain pasal Ramadan, tapi cerita lain-lain, atau ada benda yang tak kena lah tu. Sebab semua ustaz berpegang pada Quran dan hadis yang sahih yang sama je.
Itu. Cuma ada kelainan gaya penyampaian dia sahaja. Semua sama. Ayat Quran Al-Baqarah 183, 185, dia tak boleh ambil ayat lain dah. Itu je cerita yang jelas tentang bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka sebab itu bila kita nak cek dalam hidup kita, kita cek dalam hadis Nabi SAW. Dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, kita tengok kaedah Allah bagi puasa kepada kita. Ada sebahagian besar golongan rugi. Sangat rugi. Anak saya tengah buat praktikal, perempuan tengah buat praktikal di pejabat qadi, pejabat agama Islam Batu Pahat. Bahagian penguat kuasa. Siang pergi rush orang buka apa ni? Yang berbuka tanpa berpuasa. Itu kan dia berbuka tanpa berpuasa. Ada yang muka malbari sikit. Urdu malbari sikit, mamak sikit kan. Pergi tanya ni, Islam ke? Bukan. Jawab bukan. Buka-buka IC Abdul Rahman bin Abdullah. Tu sampai sanggup mengaku macam tu gaya. Malam kita sibuk tarawih, anak saya hantar gambar WhatsApp tengah rush dekat hotel bajet, ramai budak-budak muda orang Islam. Dia pun bajet juga. Tu. Mak bapaknya mana? Mungkin mak bapaknya jauh, mak bapaknya ada di kampung. Mak bapak duduk dalam masjid elok, tapi anak merayau merata. Tu yang kita paling takut hari ni. Kenapa ya? Nak kata ada jin tak ada jahat sebegitu jahat. Nak kata ada setan, wasul silat asyayatin. Setan itu dibelenggu. Jadi kita nak buat macam mana yang dirantai ni? Ya, baik. Sebab itu bila kita melihat kepada keadaan ini, kita dapati bahawa manusia semakin lalai, semakin lara, walaupun jalan syurga ada di hadapannya. Sedangkan orang yang berpuasa, Nabi SAW kata dia diampunkan dosa. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman pada Allah. Puasa mesti kena iman. Kalau puasa, kenapa puasa? Bulan Ramadan orang puasa, kita puasa lah. Habis sia-sia. Puasa kenapa? Sebab itu iman, perintah Allah Ta'ala. Dan mengharap ganjaran semata-mata daripada Allah. Bukan kerana kenapa puasa? Mak mentua datang rumah. Itu kan tak boleh. Maka diampun seluruh dosa mereka yang telah lalu. Orang yang beriman puasa. Orang yang harap redha Allah, dia puasa, maka dia dapat pengampunan. Akhirnya nanti habis Ramadan, kita sambut satu hari raya yang kita panggil Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Sehingga ulama kata orang yang masuk melalui Ramadan dengan baik, mengambil manfaat Ramadan sampai hari raya, dia itu waladat ummuh, seperti dilahirkan semula oleh mak dia. Tu punya dahsyat. Sayangnya Allah pada kita, Allah nak servis kita. Enjin kita pakai 10,000 fully synthetic 10,000 kan. Kalau semi synthetic 8,000 katakan, pakai minyak enjin cukup sampai 10,000 kita hantar servis. Ni setiap bulan Ramadan Allah bagi ruang supaya kita servis. Diservis kita daripada dosa, segala macam dosa habis, selesai. Dan akhirnya masuk ke dalam syurga Allah. Tapi ketika kita nak diservis oleh Allah, kita sombong, kita takabur. Kita tak nak pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerugian yang sangat besar. Sebab tu orang yang jaga puasa, Nabi janji dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari, dapat pengampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Seluruh dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya Allah pada kita. Tapi kenapa kita tak ambil? Sebab kita tak berapa sayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalai sungguh kita. Saya sebulan sebelum Ramadan banyak program di Melaka, ingat 16-17 kali program. Program dengan artis, program forum bersama Heliza Helmi, Aflin Syauqi, Putri Sarah, Mawi, macam-macam. Patut hari itu program dengan Nasir Bilal Khan. Tapi disebabkan orang mati, dia kena gali kubur. Tak jadi hari itu. Tak adalah, bukan sebab tu. Sebabnya saya ada program di Johor, tak boleh join sekali. Saya peringat kita takut-takut tuan. Kalau hati rosak, kita memang tak rasa apa-apa Ramadan datang. Dia sebelum hati rosak kan, hati rosak dia bagi minda dulu rosak. Minda rosak. Ya, bila minda rosak apa jadi? Maka kita buat ikut suka kita, tak nak fikir dah.
Tak nak fikir dah. Nampak tu orang berjalan pergi ke masjid, orang berjalan pergi nak sembahyang. Oh, nampak berduyun-duyun. Apa kita panggil? Berbondong-bondong orang datang melakukan kebaikan. Tapi kita buat aje. Tu bahayalah tu. Kenapa langsung tak fikir ni? Kenapa langsung tak fikir? Akhirnya daya faham tak ada tentang agama, maka dia dapat kerugian. Saya selalu, bila nak bagi faham, saya selalu guna lagu. Lagu Hindustan. Hindustan lah, sebab orang Melayu kan dia beradik dengan Hindustan. Hindustan tak mengaku, kita je perasan. Kan kita selalu menyanyi mere man ki ganga ar tere man ki jamunata bol radha bol sangam hoga ki nehi. Laki menyanyi, bini sambut nehi nehi. Itu dapat. Patut bahasa tu bahaya tu. Mere menki ganga, aku Tuhan ruh sungai Gangga. Or tere menki jemenata, dan kau ruh sungai Jemna. Boleh rada boleh sanggam, katakan harada dalam lenggok lagu. Kau dan aku, dua ruh yang bersatu yang jaga sungai. Haram tu. Sebab itu menyalahi akidah Islam. Dia orang ni percaya ada Tuhan sungai, ada Tuhan hutan, ada Tuhan pokok, ada Tuhan apa. Dan kita ikut suka. Paling tidak bawa kereta tak menyanyi pun. Tu. Ngaji Quran tak nak. Lagu Hindustan hafal tu tahun 50-an sampai sekarang umur 67 hafal. Ngaji Quran hantung anak ya, ustaz. Nak hantar anak tahfiz Quran ni kenapa? Harap-harap besok anak dapat keluarkan saya daripada neraka. Saya tanya yang tuan teringin nak masuk neraka, kenapa? Akai pi mana? Apa boleh berangan nak masuk neraka ni? Anak hafal 15 juzuk dah, bapak juzuk pun tak tahu. Kan lagu Hindustan ingat? Itu yang jadi masalah. Itu masalah minda yang tidak faham. Tapi kalau masalah hati lebih teruk. Tak apalah, Hindustan kita bukan faham, dapatlah dimaafkan. Yang Melayu lagu SM Salim. Bukan SM Salim dosa bukan, tapi orang lain buat lagu tu hina kejadian Allah Ta'ala. Dia sebut apa lagu SM Salim? Dia sebut apa ya? Aku berkenan dengan orang Tanjung Keling. Tak adalah salah kenan dengan orang Tanjung Keling. Tapi pantunnya tu. Ku tengok dia tengok ke lain. Rupanya makwa ku juling. Mana boleh hina orang gitu? Juling kan pemberian Tuhan. Aku berkenan pula dengan orang lah tangkap. Daripada Melaka pergi Johor. Ku panggil dia tak dengar. Rupanya bakal bini ku peka. Ada dua penyanyi. Penyanyi pertama tanya yang kedua, peka apa? Penyanyi kedua jawab, pekalah badak Allah. Tu. Apa teruk benar? Patut-patutlah sikit. Itu baru 2 pantun. Dalam tu ada 17 pantun. Ya tuan-tuan balik rujuk 17 pantun lagi 15 tengok. Memang betul-betul hina kejadian Allah. Kan semua yang berlaku illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini mengikut suka kita je. Ini golongan yang rugi. Bila golongan ni dia lalai, maka sia-sia. Sebab tu kita kena cek Ramadan kita, puasa Ramadan. Ada elok ke tidak puasa Ramadan? Cek tengok puasa kita ni, kita jaga batal puasa ke atau jaga batal pahala puasa? Kita biasa jaga batal puasa. Jangan makan, jangan minum, jangan bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Jangan muntah dengan sengaja. Jangan kuat hidung, jangan kuat telinga, segala macam ada tambahannya. Akhirnya banyak minum batal. Bila nak sah kalau batal aja. Kan? Itu orang Melayu lah tu. Itu bukan hadithun Nabi, itu hadithul Melayu. Pada dasarnya memang makan batal dengan sengaja. Kita bangun tengok meja ada makanan atas meja, makan. Anak kata, "Mak, tak puasa ke?" "Oh, pocot." Maka hukumnya dah habis dah tu. Dah habis satu pinggan. Hukumnya apa? Hukumnya teruskan puasamu kerana itu rezeki yang telah diberi oleh Tuhanmu. Kita pula tengok orang tu, kenapa aku tak dapat rezeki tu ya? Tu kan. Bawa kereta sampai traffic light merah, tarik handbrake, ada 3 lane, kita lane kat tengah. Ada air ni simpan dalam kereta. Sebelum Ramadan dah simpan dulu.
Angkat, guk. Pakai jubah elok pula tu. Serban dia tu imam lagi. Kan? Sebelah ni duk tengok, sebelah sini duk tengok. Kenapa ya? Oh, pocut puasa. Elok dah habis dah hari ni. Puasa. Maka hukumnya apa? Teruskan puasa. Itu rezeki yang Allah bagi kepadamu. Allah ni dia maha mengetahui. Dia tengok seorang-seorang makan ubat kencing manis, gula makin rendah, makin rendah, makin rendah, makin rendah. Gula tinggal 2.8. Kan begitu. Jadi Allah jadikan dia lupa makan, cover balik tubuh badan dia tu. Tu Allah. Kita tak adanya. Asyik batal aja kita. Itu dua. Dengan sengaja baru batal, tak sengaja tak batal. Yang ketiga, berjimak di siang hari bulan Ramadan. Yang tu memang sengaja. Mana ada orang pejam mata merangkak, tiba-tiba oh pocot. Tak adanya. Tak adanya. Kalau jadi juga tak tahulah gila kot orang tu. Okey, tu batal. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Muntah kalau orang perempuan kan dia mengandung. Pagi 6-7 kali, tengah hari 6-7 kali, petang 3-4 kali. Ustaz nak tanya ni, apa hukumnya saya ni mengandung muntah aja? Apa hukumnya Ustaz? Hukumnya engkau muntah ajalah. Itu je jawapannya. Kan senang. Dia sengaja. Korek hidung batal, mana ada hadis kata batal. Korek telinga batal, mana ada hadis kata batal. Jadi kalau rasa hidung sumbat, korek je lah, kan hidung awak. Kadang kesian kawan-kawan baru kering sesama penuh ni, melekat ni. Udah nak bernapas tak boleh, bernapas pakai mulut. Nak korek takut batal, akhirnya dia tolak. Tak boleh, pinjam vacuum surau, sedut dan sebagainya. Korek je lah, tak batal. Hukumnya Qardawi kata batal bila sesuatu masuk ke rongga berlubang sampai ke usus perut baru batal. Kita korek hidung jari, mana dia tenggelam sampai ke usus perut. Mengaji bagi lapang sikit. Kalau kita mengaji luas, insya-Allah kita dapat kebaikan. Tu puasa. Jadi bila puasa ni kita tak perlu jaga hak batal puasa tu, benda itu semua kita dah tahu dah. Yang kita perlu jaga adalah batal pahala puasa. Pukul 8 pagi dah update status Facebook, update status pula tu komplain yang bukan-bukan. Cakap macam tu, Tok Imam ni salah, Tok Bilal ni salah, AJK ni pemalas, tandas surau tempat kami kotor. Dia sebut tempat kami tu. Kalaulah kita datang tengok tandas kotor, apa kita perlu buat seorang ahli karya? Cuci le, bukan komplain. Nampak benar bodohnya kita. AJK bukan cleaner. AJK ni tolong tadbir mana yang dia mampu. Datang-datang toilet kotor, jangan tulis dalam Facebook. Bawa balik pergi ambil sabun, ambil mop, ambil apa, ahli keluarga datang cuci tandas. Itu baru betul. Itu baru jiwa dia dipanggil husnuzan, prasangka baik. Ini tidak, prasangka buruk banyak benar. Datang masjid, jangan duk tengok bila awak datang, jangan duk tengok siapa tak datang, siapa tak datang, siapa tak datang, siapa tak datang. Tu setan namanya tu. Kita yang dapat datang pun kira rasa lega dah, elok dah. Kita balik sekarang jangan duk jenguk rumah orang. Ni buat apa ni, tengok TV. Cuba tengok aku 8 rakaat oh. Jangan tu. Setan ni dia datang pusing. Akhirnya sia-sia amalan kita. Maka jaga apa? Pagi-pagi awal-awal puasa kena jaga mulut. Mulut inilah menyebabkan kita jadi golongan yang akhirat nanti dapat lapar dan dahaga. Jadi golongan al-masakin, yang miskin. Puasa-puasa, tapi mulut mengata ke orang, mengata-kata. Mulut mengumpat fitnah dan sebagainya. Jadi tak mau yang tu tak mau. Kita kontrol mulut, bukan daripada makan saja, malah berbicara benda yang tidak manfaat, itu kita buang sehabis-habisnya. Baik, itu orang yang tak rugi, yang dapat puasa Ramadan, yang dapat pengampunan. Dalam puasa Ramadan nak dapat pengampunan macam mana? Jaga sahur. Sahur ikut Nabi. Nabi kata hendaklah kamu bersahur, jangan tinggalkan sahur, kerana di dalamnya ada barakah.
Jangan tinggalkan sahur walaupun hanya seteguk air. Kerana orang yang bersahur itu diselawati oleh Allah ke atasnya. Kerana orang yang bersahur itu diselawati oleh malaikat ke atasnya. 3. Yang pertama, dapat barakah. Allah selawat atas kita, maksudnya Allah bagi pengampunan. Malaikat berselawat pada kita, maksudnya malaikat berdoa pada Allah supaya Allah anugerahkan kebaikan pada kita. Sahur walaupun hanya seteguk air. Jadi kena bangun. Jangan perangai tak elok pula. Bang, kita malam ni makan ke 12 je lah ya. Lepas tu terus tidur, besok tak payah bangun. Itu jangan. Itu bukan sahur ke 12 malam. Itu sapa makan tengah malam. Tak dapat pahala sahur. Tidur dulu, besok bangun pukul 4. Solat tahajud, solat. Bila sahur? 10 minit sebelum azan subuh. Itu sunnah Nabi. Kita jangan makan 10 minit sebelum azan. Itu waktu imsak. Kau tak nak makan sudahlah. Pasal kau tak bagi orang makan. Mana ada hadis menghalang kita makan. Sedangkan waktu yang paling afdal adalah waktu yang kita kata imsak tu sebenarnya. Imsak tak ada dalam hadis. Imsak adalah kata-kata ulama supaya kita lebih berhati-hati sahaja. Jadi waktu yang terbaik sahur mengikut Nabi adalah kira-kira 50 ayat Al-Quran dan kemudian azan. Jadi kalau kita baca surah Yasin 83 ayat 15 minit. Kalau 50 ayat kira-kira 10 minit. Ustaz, 10 minit tak sempat Ustaz. Kenapa? Lauknya banyak. Ya Allah. Memang Nabi dia sahur dengan minum air, kemudian makan kurma. Ataupun para sahabat ada kadang makan roti sikit. Kita memang tak sempat. Lauknya banyak. Makan sahur dah makan macam makan malam. Lauknya ikan pari masak asam pedas. Sayurnya gini, telur asinnya, ikan masinnya, dumdam. Paling kurang setengah jam baru sempat ambil lauk. Itu bukan sahur, itu mentedara. Ya Allah. Bukan salah makan, tetapi makanlah yang berpada-pada. Ustaz, kalau makan sikit kan besok lapar. Memang tujuan puasa nak lapar. Mana ada orang puasa kenyang? Makan ya kenyang. Tujuan puasa kita nak rasa lapar dan dahaga bagi menjiwai kepayahan orang miskin. Nabi bukan tak ada makanan, tapi Nabi tak makan. Nabi makan kurma sebab untuk merasai kepayahan orang miskin. Jangan bangga Ustaz, saya 29 hari puasa tak pernah lapar, tak pernah dahaga. Tu ada benda tak kena lah tu. Tu kan. Sahur 3 pinggan. Sepinggan masuk dalam perut, 2 pinggan simpan di bonggol. Allah Rabbi. Ya, bahayanya kita. Jadi sahur ikut Nabi SAW. Kita orang Melayu kalau tak boleh makan kurma, maklumlah kencing manis. Tak bolehlah makan kurma. Buat apa? Pagi kita orang lelaki 1 gelas teh tarik, 1 keping roti canai sudah cukup. Tak payah pakai roti telur. Roti canai pun memadai dah. Saya hari tu singgah kedai mamak, nak order roti canai. Datang Bangladesh, dia kerja kedai mamak tu Bangladesh. Dia datang tanya, Haji nak order apa? Saya kata teh tarik kurang manis 1, roti canai. Haji nak roti canai kosong ke, roti telur ke, roti jantan ke? Terkejut saya. Selama ni kita ingat roti jantan tu roti telur lah. Dia kata tak, roti canai tu roti kosong. Roti jantan tu, roti telur tu ada telur 1, roti jantan telur 2. Pandai pula dia tu. Dia kan. Dia kata baru betul jantan, ada 2 dia kata gitu. Allah Rabbi. Rupanya Bangladesh menipu saya. Tu kan ya. Jadi dapat makan roti canai dengan teh tarik sudah memadai. Orang perempuan kan diet sikit. Kalau iyalah diet, entah dia lebih melantak lagi apa. Itu kan ya. Dah sekeping roti 1 set roti bakar dengan air suam ke teh suam sudah memadai. Kalau ia nak makan nasi, jangan ambil nasi macam mana kita makan malam. Simple lah. Itu tujuan dia. Sahur kalau jaga, kita dapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dapat rahmat, dia sentiasa duduk ada kat sini. Orang yang dapat rahmat bila dengar hayya 'alas salah, jiwa dia dum. Tak sedap duduk di rumah, nak kena pergi masjid. Ini panggilan dah panggil ni. Kita takut hayya 'alal falah,
Ngantuk anak je datang. Kita tanya, "Dek, mana ayah?" "Ayah kirim." Ayah kirim gitu. Tu kan ya. Jadi bahaya jugalah, bahaya juga. Sebab tu saya pesan dengan orang perempuan kalau nak datang, sebaiknya minta izin dengan suami dulu. Kalau suami duduk di rumah, awak tak payah datang. Duduk je di rumah. Buat je kopi dengan dia. Buat aja kopi, berapa kopi dia nak, buat aja. Sudah, tak payah susah. Kita takut suami kirim bini je datang. Apa yang dapatkan sekarang, dunia kira dia terbalik. Kumpulan marhaban siapa? Perempuan. Orang perempuan marhaban, orang lelaki meraban. Mana ada? Orang perempuan marhaban bukannya sedap? Udah tengok lagu marhabannya sama tua dengan dia. Tu. Yang marhaban kita ingat nak suruh berdiri. Tengok dah tua, suruh duduk je lah. Kesian tengok air kencing manis darah tinggi belaka semua. Orang perempuan marhaban dah lagu tak sedap. Asyik tukar baju je kerjanya. Kejap tukar baju, kejap tukar. Yang heran YB bagi sponsor pula tu. Yang YB pun satu bagi sponsor banyak benar dia. Orang lelaki kumpulan marhaban senang, seluar hitam baju merah sampai mati. Sampai mati baju tu. Orang perempuan tukar, kejap tukar, kejap tukar, kejap tukar. Marhaban hilang selera dan tengok. Iya, dengar-dengar marhaban kita tengah lapar, kenyang jadi. Dengar-dengar marhaban ya nurul aini marhaba itu apa benda? Marhaban pakai bateri cap kucing. Tukarlah pakai bateri energizer. Bagi rancaklah sikit. Sebab tu kumpulan marhaban yang kita tengok daripada tepi sini sampai tepi sana, semua bakal jenazah belaka. Iya. Orang muda kenapa tak masuk? Mana nak masuk kalau doa? Orang muda tak boleh masuk lah. Patut rakan muda tak boleh join sekali. Lagi orang muda pergi buat benda yang bukan-bukan, kita marah. Orang tua tak payah jaga keaslian lagu tu. Tukar je bagi rancak sikit. Ya marhaban ya nurul aini ya marhaban jaddal husaini asyraqal badru alaina min sani yatil wada'i ya marhaban ten ten ten. Kan lagu dia datang tu kan ya. Bagi rancak sikit baru seronok. Nah, amalan kita kena fikir sekejap. Macam tu imam tadi, tu imam dia faham, sebab tu dia baca pendek. Lagi tu dia pun batuk. Tu kan tu imam dia baca pendek. Kenapa? Sebab dia tahu dekat belakang semua bakal jenazah belaka. Kalau tu imam fikir pandang belah kanan, belah kiri semua geng kencing manis. Sebelah sini geng darah tinggi. Belakang go out, gout. Jadi tu imam yang cerdik, dia buat macam mana? Dia baca ayat-ayat yang lebih kurang pencen macam kita juga. Baca simple gitu. Senanglah. Ada tu imam kadang-kadang kita ambil tu imam Allahu Rabbi. Tiap-tiap tahun kadang-kadang kita ambil imam ni pemain import. Local player tak boleh skor. Jadi ambil pemain import jadi imam umur 17 tahun. Pelajar tahfiz. Budak tahfiz ni hafal Quran baik. Tapi ilmu hadis dan ilmu fiqh solatnya dangkal, tak baik. Akhirnya dia datang-datang terus Allah. Ini azan ke takbir ni? Takbir pun panjang lebih pada 6 harakat ni. Kan? Kalau takbir panjang baca macam mana? 1 juzuk setengah dihantam malam pertama, bergegar kepala lutut makmum. Allah Rabbi. Malam kedua hentam lagi 1 juzuk. Malam ketiga 3 saf tak ada. Malam keempat hantam lagi 1 juzuk, separuh tak ada. Akhirnya pengurusi masjid, pengurusi surau kata, orang tempat kita iman tak kuat. Pandai pula kondem orang. Itu kan. Jadi bukan iman tak kuat orang kampung kita. Yang tak eloknya tu imam tak cerdik. Kan ya. Orang yang tak datang separuh bukan tak datang, dia datang berhenti di simpang, bincang dulu masjid mana baca pendek. Itu. Akhirnya dia pergilah. Apa susah berbenuk. Kita jangan komplain. Jadi kalau jemaah kita makin kurang, cek tengok tu imam baca panjang ke tidak. Kalau tu imam dah baca simple dah, kalau kurang juga tak boleh kata lah.
Itu kan. Tapi biasanya gitulah. Dia hentam, dia umur 17, makmum 71. Iya, sepatutnya tengoklah juga. Ini tidak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita kat belakang atas habis dah kita hari ni. Time dia solat sendiri, inna a'tainakal kautsar. Itu ulama tasawuf kata, jaga-jaga ada imam masuk neraka, makmum masuk syurga. Sebab ketika imam tu baca, dia mengharapkan pujian daripada makmumnya, bukan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya sebab kalau boleh saya tak nak jadi imam. Tapi sebab tu imam dah memang tu imam, dia kenalah jadi imam. Kalau tidak, siapa pula nak jadi imam? Tu kan ya. Ustaz ni bagi tazkirah cukuplah. Tapi kalau jadi imam, saya baca macam tadi juga, pendek. Tu kan senang. Kenapa? Sebab bila mudah hari pertama, hari kedua orang datang, hari ketiga orang datang, mudah lagi hari keempat orang datang. Tapi kalau malam pertama, malam kedua, malam ketiga dah hentam 3 juzuk, 4 juzuk, malam kelima sampai malam 29 tak ada. Hilang. Kenapa? Sebab terbalik dengan hadis. Hadis kata inna dina yusrun. Agama Islam itu mudah, tapi kita buat bagi jadi payah. Ya. Zaman kita ni tak boleh dah. Zaman Nabi. Aisyah kata Nabi SAW solat 8 rakaat, 4 rakaat pertama yang sangat panjang. Jangan kamu tanya berapa panjangnya, kerana sangat panjang. Huzaifah kata, aku pernah solat dengan Nabi SAW. Rakaat pertama Nabi baca surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Ketika Nabi habis baca surah Al-Baqarah, dalam hatiku harap-harap Nabi rukuk, tapi tiba-tiba Nabi nyambung surah Ali Imran. Jadi 486 ayat. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua Nabi menghabiskan surah An-Nisa. Sehinggalah kata Huzaifah, aku terasa seperti terganggu, macam kita boleh kata secara mudah macam nak berhenti solat lah. Tapi tak berhenti dia. Kalau kita dah lama berhenti, Nabi bagi salam, kita dah tak ada kat belakang. Tu kalau kita lah. Sungguh. Tu. Panjangnya tu 4 rakaat yang sangat panjang. Dan kemudian Nabi istirahat juga panjang. Tu Sebab tu makmum bila AJK buat program solat 2 rakaat baca doa, ada di antaranya buat tahlil arwah, ada di antaranya buat program ni. Kita jangan duk komplain. Apa ni AJK ni, orang datang nak sembahyang tarawih, selit itu, selit ini, selit itu, selit ini. Itu tak fahamlah tu sebenarnya tu. Allah Ta'ala bagi idea pada AJK, suruh buat macam ni, buat macam ni. Jadi kita duduk dekat masjid tu makin lama. Ada program makin lama. Allah nak bagi kita duduk dalam rumah dia lama. Kalau mengharapkan kita buat cepat, aku nak balik, memang nak balik aja. Kalau pergi pasal malam, lambat pula balik. Iya, memang gitu. Lepas tu kita kena fikir-fikir sungguh-sungguh supaya kita dapat kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, saya jaga puasa, jaga sahur dengan baik insya-Allah, dan jangan lupa tilawatul Quran. Tilawatul Quran bersama tadabbur Al-Quran, menguasai pemahaman tentang isi kandungan Al-Quran. Kita tak mau Al-Quran cuma jadi bahan jampi-jampian pada air macam ni. Kita tak nak sekadar jadi kita dengan bomoh lebih kurang sama je. Buka air, pegang kat sini, tengok nang buti nang kui, buti kui. Itu kan ya. Kita tak mau. Walaupun kita guna kaedah lain, baca ayat Quran. Boleh baca ayat Quran, tapi masalahnya hari ni orang baca ayat Quran, dia potong stiker ni, dia boleh bubuh stiker dia. Telah dibaca 30 juzuk Al-Quran. Daripada harga RM1.50 dia naik harga RM20. Ni jual apa ni? Jual air ke jual ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Disangkanya benda baik, tapi dia sedang menipu dan menzalimi orang awam. Orang yang buat siapa? Kononnya para ustaz dan ustazah belaka. Tu ya. Sebab tu bila dengar cakap ustaz, termasuklah saya. Ada ustaz yang baru start, ada ustaz dah lama start. Tengok dia start pakai apa? Hand starter ke, kick starter ke, apa ke. Tengoklah keadaannya, jangan mengikut je. Akhirnya kita pun beli RM15, RM20. Tulis kat sini telah dibaca. Eloklah aku tak payah baca, minum aja. Apa yang dapat? Memang dalam perubatan Islam ada satu kaedah baca pada air, tetapi ketika tak ada obat. Tak ada obat. Ketika itu kita sakit kat rumah, ubat tak ada. Macam mana nak buat? Ambil air yang belum dimasak, sebab air memang hidup.
Ya, air ni memang hidup. Baca surah Al-Fatihah, contoh saya buka, saya baca, ya. Baca surah Al-Fatihah dengan bacaan waqaf bukan wasal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tarik nafas. Tiup panjang gitu. Kemudian minum. Lepas minum, buat apa? Lepas minum, start motor, pergilah klinik. Yang kau harap ke air kenapa? Doa dan usahalah pergi cari ubat. Jangan tiup, habis-habis dah, jangan tiup, mesti dia tiup. Jangan tiup. Itu halau setan. Ya, untuk ubat. Lepas minum, sapu kat tapak, tuang kat tapak tangan, masa tu sakit kepala, sapu kat kepala. Lepas tu start motosikal, pergilah hospital. Itu ubat agama. Bukan tekat minum, sapu-sapu tunggu. Tak ada sembuhnya. Ya. Jadi hakikat kita kena faham. Kita disuruh menjadi seperti mana apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat. Sahabat tu datang, dia kata, "Ya Rasulullah, abangku di rumah sakit perut berbelit-belit." Maksudnya perut yang memulas-mulas. Nah, bila sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa obatnya?" Rasulullah tak kata, "Mari air nak aku tawarkan." Tak adanya. Rasulullah kata, "Bagi abang kamu minum 1 sudu madu." Minum madu. Minum madu. Tiap-tiap hari datang, belum baik. Minum madu, belum baik. 3 hari keempat dia datang, "Ya Rasulullah, dah 3 hari minum tak baik-baik." Rasulullah kata, "Sepatutnya dah baik. Perut abang kamu sedang berbohong." Perut bohong macam mana ni? Patut perut kita layak makan 2 kilo, kita hentam sampai 3,5 kilo. Memanglah dia bebankan usus perut kita tu. Akhirnya kita kena minum 7 hari turut baru sembuh. Sebab tu teknik tu orang perempuan boleh guna. Yang dia ada penyakit apa bila datang haid tu? Sesungut. Bukan sesungut, senggugut. Sesungut pula. Senggugut. Maka dia boleh guna kaedah tu. Kalau dia tahu dah dia memang setiap bulan datang, jadi agak-agak 1-2 hari sebelum datang tu, setiap 1 hari dia ambil 1 sudu. Sama seperti kita orang lelaki yang banyak berangin. Makan tidak apa tidak. Itu kan. Tu. Minum madu. Tengok keadaan lah. Kalau awak kencing manis, jangan cuba. Mau masuk hospital sekarang. Patut-patutlah. Itu Nabi ajar. Nabi tak ada ajar apa kita panggil jampi itu, bukan. Kaedah dia cari ubat. Guna perkataan duit, doa, usaha, istiqamah, tawakal. Mula-mula nak bawa kereta, bismillahirrahmanirrahim, doa. Kemudian usaha, pegang steering elok-elok, bawa jangan laju, jangan lepas steering jatuh lengkang. Kan, istiqamah, pegang steering kena berpanjangan, wirid kena selalu, insya-Allah Allah mudahkan perjalanan. Tawakal, elok dah tiba-tiba hentam daripada belakang ke debum kena. Nak buat macam mana? Tu DUIT, duit pandai kira tapi tak faham. Macam Ramadan lah, RAMADAN, kan dalam Facebook pandai tulis Ramadan, remember Allah, morning, afternoon, day and night. Tu ingat pada Allah pagi, petang, siang dan malam. Cuma kita tak nak fikir. Yang kita fikir bazar Ramadan. Yang kita fikir nak raya tahun ni nak balik mana. Baju Borea kalah apa, dia kata gitu. Yang tu yang dipikir. Maka insya-Allah sampai di sini dulu. Elok pukul 11 kita nak bagi tahu bahawa jangan jadi manusia yang lafi khus, jangan rugi. Petiklah, ambillah pemberian Tuhan. Moga-moga dengan pemberian ini membuat kita dapatlah sampai kepada jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. 1-2 minit kalau ada soalan dipersilakan. Tak ada. Itu lapar lah tu.
Syekh More ke? Okey, baik. Saya ada bagi tahu dengan sahabat mana yang WhatsApp dengan saya tu, yang SMS dengan saya, siapa dia? Siapa nama dia? Oh, Ustaz Masrul tak ada hari ni. Ya. Mana? Oh, okey. Okey. Sebelum saya tutup, minta izin nak bagi tahu saya sedang mengumpul dana untuk madrasah saya. Saya ada pondok pengajian Islam berkitab di Bukit Beruntung. Ada 30 orang pelajar bersama 3 orang tenaga pengajar. So kami buka puasa untuk kami RM250 untuk 35 orang. Sahur juga RM250 untuk 35 orang. Siapa yang minat nak taja boleh taja dengan nilai tersebut, dan siapa yang teringin nak bersedekah tak mampu nak taja, saya alu-alukan kod lepas ni AJK boleh bentang sejadah ke, mana tahu ada seorang dua yang teringin untuk menghulurkan bantuan. Moga-moga ingatlah bahawa sedekah seperti mana dalam Al-Quran sebut bahawa daripada satu tangkai jadi 7 tangkai, 7 tangkai ada 700 benih, 100 benih, dan akhirnya jadi 700 kali ganda. 700 kali ganda itu berlaku di luar Ramadan. Bulan Ramadan Nabi kata gandaan lagi 70 hingga 700 kali ganda lagi. Bayangkan berapa ratus ribu yang kita dapat hasil daripada sedikit harta yang kita sumbangkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah. Dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini suatu pengampunan bagi kami ya Allah. Jadikan Ramadan ini suatu rahmat dan barakah bagi kami ya Allah. Jadikan Ramadan ini pembina jembatan kami ke syurga-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, pertemukan kami dengan Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Makbulkan doa kami ya Allah. Sampaikan hajat kami ya Allah. Terimalah permintaan kami ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.